Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 10 akan membentangkan poster kami yang bertajukan Duchenne Syndrome. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu, iaitu saya sendiri, Iziana, Izazi, Rabia, Nurin dan juga Nazura. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan apa itu Duchenne Syndrome. Apa itu Duchenne Syndrome? Duchenne Syndrome atau Duchenne Muscular Dystrophy merupakan gangguan genetik yang bercirikan kemerosotan atau kelemahan otot yang progresif yang disebabkan oleh perubahan protein yang dikenali sebagai dystrophin yang membantu sel-sel otot menjadi lebih kuat. Pada peringkat awal, Duchenne Syndrome ini akan menjejaskan otot bahu, otot lengan, pinggul dan juga peha yang akan menyebabkan seseorang itu mengalami kesukaran untuk menaiki tangga dan juga mengekalkan keseimbangan. Selain itu, kebanyakan yang mempunyai Duchenne Syndrome ini juga akan meninggal dunia pada lewat usia remaja atau pada usia muda. Okey. Seterusnya, pembentangan ini saya akan serahkan kepada Rabia, iaitu gejala Duchenne Syndrome. Seterusnya, gejala Duchenne Syndrome. So, ini adalah antara senarai gejala-gejala Duchenne Syndrome. Secara asasnya, Duchenne Syndrome ni dia melemahkan tulang dan struktur otot seorang penghidap secara progresif. Maksudnya, semakin meningkat usia seorang penghidap, struktur tulang dan otot mereka akan menjadi semakin lemah. And then, gejala ni kita dapat dikesan seawal usia 2 hingga 4 tahun. Antara gejalanya ialah seperti terwokik ataupun berjengkit. Hal ini kerana tulang dan otot tumit mereka yang lemah, jadi menyebabkan mereka ni penghidap gemar untuk berjengkit daripada berjalan seperti biasa. Okey, selain daripada itu, perkembangan motor mereka seperti duduk, berjalan, berdiri dan sebagainya juga terbantut. Dan hal ini menyebabkan mereka kerap jatuh dan mereka juga kadang-kadang mengalami kesukaran untuk bercakap. Seterusnya, gejala yang lain pula, gejala Duchenne Syndrome yang lain pula adalah atrofi. Atrofi ialah di mana keadaan pembesaran otot yang tidak terkawal. So, dalam gejala Duchenne Syndrome ni, terdapat satu keadaan di mana kejadian hipertrofi. Hipertrofi tu maksudnya pembesaran otot otot betis lebih cepat membesar daripada otot-otot yang lain. So, hal ini menyebabkan mereka mengalami kesukaran untuk berjalan lah. Contohnya seperti dalam gambar rajah dekat saya lampikan di gejala kat sini. Dan seterusnya, pengidap Duchenne Syndrome ni juga akan mengalami keletihan. Hal ini kerana ruang jantung mereka sempit, kerana pembesaran otot jantung mereka yang tidak terkawal, yang di mana otot jantung mereka abnormal disebabkan Duchenne Syndrome ni. Jadi apabila ruang jantung mereka sempit, bekalan oksigen akan berkurangan sehingga menyebabkan mereka ni sentiasa rasa cepat lesu. Kadang-kadang mereka mengalami kesesakan nafas, cepat penat dan sebagainya. Dan yang terakhir, untuk pengetahuan semua, pengidap Duchenne Syndrome ni dia akan selalunya mengalami berisiko berdepan dengan kematian akibat daripada kegagalan fungsi jantung mereka, kerana semakin mereka membesar, semakin mereka meningkat usia, struktur otot dan jantung mereka akan menjadi lemah dan fungsi dan kegagalan jantung mereka gagal untuk berfungsi. So, itu adalah antara gejala-gejala Duchenne Syndrome. Seterusnya saya serahkan kepada slide seterusnya. Punca berlakunya. Okey, seterusnya punca berlakunya Duchenne Syndrome. Duchenne Syndrome ni kebiasaannya dia berlaku kepada kanak-kanak lelaki dalam lingkungan umur 3 hingga 5 tahun.
Dan sindrom ni selalunya diwarisi daripada ahli keluarga yang mana pembawanya adalah ibu. Sebab dia berlaku mutasi ni dia berlaku pada kromosom X. Namun begitu, selain daripada berlaku disebabkan oleh pewarisan, ia juga boleh berlaku walaupun ahli keluarga kita tak mengalami Duchenne syndrome ni, dan ia disebut sebagai mutasi genetik. Genetik fungsi dia untuk menghantar maklumat kepada sel bagi menghasilkan protein dystrophin. So bila berlakunya mutasi ataupun perubahan pada genetik, sel takkan dapat nak hasilkan protein secara sempurna ataupun lengkap. So it leads to Duchenne syndrome lah. Dan Duchenne syndrome ni fungsi bagi protein dystrophin ni adalah untuk mengekalkan sel otot supaya kekal kuat. Jadi bila seseorang individu menghidap Duchenne syndrome, otot dia melemah dan otot dia tak dapat nak berfungsi dengan baik, jadi dia tak dapat nak menjalankan aktiviti seharian dengan baik. So bermula daripada peringkat awal dijejaskan otot bahu, lengan, otot pinggul dan peha. Lama kelamaan individu yang menghidap Duchenne syndrome ni akan lumpuh pada usia 12 tahun. Walau bagaimanapun selalunya Duchenne syndrome ni berlaku disebabkan oleh pewarisan daripada ahli keluarga. Hanya 30% kes sahaja yang terjadi disebabkan oleh mutasi genetik. Seterusnya saya serahkan kepada Izazi, kaedah pembelajaran. Jadi saya akan membentangkan kaedah pembelajaran bagi individu Duchenne syndrome. Kaedah pembelajaran yang pertama, sekolah bolehlah mewujudkan rancangan pendidikan individu RPI bagi menangani keperluan pembelajaran khusus serta menggariskan objektif pembelajaran supaya para pelajar dapat memperoleh ilmu daripada setiap sesi pembelajaran yang dijalankan. Yang kedua, guru haruslah menjalankan aktiviti yang menggunakan pelbagai deria seperti deria visual, sentuhan dan pendengaran untuk meningkatkan kreativiti serta menarik minat para pelajar untuk mengambil bahagian dalam aktiviti di dalam kelas. Yang ketiga, guru perlulah menyesuaikan kurikulum mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran setiap individu yang menghidapi Duchenne syndrome supaya setiap pelajar dapat mengambil bahagian dalam aktiviti di dalam kelas dan tiada pelajar yang tertinggal. Yang keempat, guru haruslah memberi masa lanjutan untuk tugasan kepada pelajar yang mempunyai Duchenne syndrome supaya mereka dapat menyiapkan tugasan dengan selengkapnya. Yang terakhir, guru haruslah menjalankan aktiviti pembelajaran dalam kumpulan kecil ataupun memberi satu-satu arahan kerana ianya lebih berkesan untuk setengah individu yang mempunyai cabaran kognitif. Seterusnya, kekerapan berlakunya Duchenne syndrome. Duchenne syndrome ini dianggarkan terjadi sebanyak 3.6 dalam setiap 10,000 manusia. Seterusnya saya serahkan kepada Damia. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan pada hari ini. Jadi, bagaimana ciri Duchenne syndrome ni dapat mengganggu pembelajaran? Daripada apa yang rakan-rakan saya telah ceritakan awal-awal tadi, Duchenne syndrome ni dia memberi gangguan pada bahagian otot yang akan menyebabkan masalah pada perancangan motor lah. Seperti kanak-kanak Duchenne syndrome ni, diorang akan kelihatan kekok dan koordinasi mata tangan yang lemah. Koordinasi mata tangan ni apabila kita melakukan aktiviti yang menggunakan mata dengan tangan secara serentak. Contohnya macam puzzle, catur, main baling dan tangkap bola. Jadi kanak-kanak Duchenne syndrome ni diorang mengalami koordinasi mata tangan yang lemah lah. Selain daripada gangguan psikologi. Sebab kanak-kanak Duchenne syndrome ni diorang mengalami gangguan psikologi seperti kemurungan dan lain-lain. Oleh itu, kanak-kanak ini akan mengalami masalah pembelajaran seperti yang pertama, disleksia. Disleksia ni adalah apabila bahagian yang mencipta bahasa dalam otak
mengalami gangguan lah. Jadi kanak-kanak Duchenne syndrome ni mereka akan sukar untuk mengenali huruf, sukar untuk mereka mengenali bahasa. Jadi mereka akan mengalami masalah disleksia lah. Selain itu, diskalkulia. Diskalkulia ni adalah disleksia matematik. Pelajar-pelajar kanak-kanak Duchenne syndrome ni juga akan sukar untuk mengenali nombor. Jadi mereka sukar untuk belajar matematik. Yang akhir sekali ialah dysgraphia. Sebabkan kanak-kanak Duchenne syndrome ni diorang kekok, agak kekok pada otot tangan. Jadi mereka sukar untuk memegang pensel dengan postur yang betul. Jadi mereka mengalami dysgraphia kerana mereka sukar untuk menulis dan juga melukis. Baiklah, saya akan pas kembali pada Iziana. Untuk kekerapan ataupun kelaziman penyakit Duchenne syndrome ni mengikut kelaziman global, menurut laporan daripada National Library of Medicine, sindrom Duchenne ni dianggarkan terjadi sebanyak 3.6 dalam setiap 10,000 manusia. Jadi dalam kanak-kanak tu cuma dianggarkan 1.92 hingga 2.48 kes sahaja dalam setiap 10,000 kanak-kanak lelaki yang berusia 5 hingga 9 tahun. Sekian itu saja dari saya untuk kekerapan. Okey. Wawa boleh bawahkan sikit poster tu untuk rujukan. Ni rujukan dari yang maklumat yang kami dapat. Rujukan dia boleh rujuk melalui sini. Okey. Tamatlah pembintangan kami. Ada sebarang persoalan? Saya aja. Okey. Assalamualaikum. Saya Aina Nazira daripada kumpulan 11. Saya nak tanya, ada tak treatment untuk seseorang kanak-kanak atau siapa je lah yang mempunyai Duchenne syndrome? Terima kasih. Terima kasih atas soalan itu, Aina. Ya, untuk seseorang yang mempunyai Duchenne syndrome, terdapat beberapa treatment, antaranya pertama sekali exercise. Exercise seperti bawa dia pergi berenang bagi memperkuatkan lagi sel-sel otot dia. Kedua, dari segi nutrition. Nutrition ialah memperbanyakkan pengambilan makanan vitamin D dan juga kalsium bagi menguatkan tulang seseorang yang mempunyai Duchenne syndrome itu. Ketiga adalah kardiomiopati. Keempat, dari segi orthopedic intervention dan juga pulmonary intervention. Okey, itu sahaja. Ada 5.